Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam siri video saya berkongsi doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Doa-doa ini saya sendiri amalkan dan suka saya berkongsi dengan para penonton agar kita sama-sama dapat mengamalkannya. Sambil itu jemput menikmati pemandangan di tepi pantai sambil saya bermain drone ya. Baik, kali ini saya akan berkongsi doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebagai doa iftitah atau juga disebut sebagai doa istifah. Iftitah atau istifah maksud dia sama saja, ia merujuk kepada bacaan yang dibaca di dalam solat selepas takbiratul ihram dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Okay? Jadi ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan sebab ini adalah doa iftitah yang baginda baca dalam solat malam dan solat malam kita tahu hukum dia sunat. Doa iftitah ni pun hukumnya sunat. Tetapi sebahagian orang, bukan semua, sebahagian orang apabila mereka melaksanakan solat sunat, mereka tidak membaca doa iftitah sebab mereka kata hukum doa iftitah tu sunat saja. Lalu mereka terus ke surah Al-Fatihah. Ya betul, ia adalah sunat. Namun jika kita membacanya, maka ia adalah lebih utama. Kita membacanya sebagaimana sunnah Rasulullah SAW yang turut membacanya meskipun untuk solat-solat sunat ya. Okey, jadi doa iftitah yang saya akan kongsikan ini, saya rujuk kepada hadis dalam Sahih Muslim, nombor 1289. Jika penomoran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 770. Okey, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf qala Sa'altu Aisyata ummal mu'minina bi ayyi syai'in kana nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam yaftatahu salatahu iza qama minal lail. Okay? Bermaksud Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, maknanya anak kepada salah seorang sahabat Nabi, yang ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya bertanya kepada Aisyah, isteri Nabi SAW radhiyallahu anha, dengan apakah lazimnya Nabi SAW membuka solatnya apabila baginda bangun untuk solat pada waktu malam? Okey. Lalu Aisyah menjawab, qalat kana iza qama minal laili iftataha salatahu. Okey, lalu Aisyah menjawab, kebiasaannya apabila baginda bangun untuk solat malam, baginda membuka solatnya dengan membaca doa yang akan saya kongsikan. Sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya kongsikan satu perkara lain. Yang ini antara sunnah Rasulullah SAW yang baginda laksanakan secara terus-menerus ialah solat malam. Yang ini bangun pada baki 1/3 malam untuk solat. Sehingga kan ada yang berkata ia adalah sesuatu yang wajib ke atas baginda. Sebahagian lagi berkata ia sesuatu yang khusus ke atas baginda ya. Cumanya di sini saya ingin mengajak para penonton sekalian dan juga diri saya, ayuh kita melazimkan diri untuk melaksanakan solat malam. Jangan kita ni sekadar bergembira saja dengan video react. Oh, tengok tu ustaz tu kena react. Tengok tu ustaz ni kena react. Tapi kita sendiri dari sudut amal soleh sangat minimum. Okey, kita menyambut video react tu, okey tak apa. Moga-moga dengan video react tu kita dapat tambahan ilmu. Tetapi dalam rangka kita hendak menjadi orang sunnah. Dalam rangka kita hendak menjadi pendukung sunnah. Dalam rangka kita hendak menjadi pembela sunnah. Dalam rangka kita hendak mengikuti salafus soleh. Salah satu ciri generasi salafus soleh daripada Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in radhiyallahu anhum, ialah mereka ini di samping mereka ini melaksanakan amal makruf nahi mungkar, menegakkan sunnah dan membasmikan bid'ah, mereka juga banyak beramal soleh. Kalau kita membaca riwayat-riwayat, biografi para imam, para tokoh generasi salafus soleh, mereka ini banyak beramal soleh, banyak menangis, banyak merenung hakikat diri mereka, merasai diri mereka diawasi oleh Allah, merasai diri mereka sangat fakir,
Walaupun mereka ni banyak beramal, tetapi mereka masih merasa sedikit. Dan mereka ini adalah juga yang lazim bangun malam untuk solat. Ini saya tekankan sebab bukan semua, sebahagian atau mungkin sedikit. Oh, sunnah. Apa yang sunnah tu? Oh, saya tak baca lafaz niat. Okey. Apa lagi contoh sunnah? Oh, saya tak baca kunut subuh. Okey. Apa lagi yang kamu sunnah? Oh, saya tak baca Yasin malam Jumaat. Okey. So, kamu baca surah Kahf lah. Tak juga. Panjang sangat lah. Okey. So, apa lagi yang sunnahnya tu? Jadi, yang sunnahnya tu ialah yang okeylah tak baca lafaz niat ke kunut ke apa ke, tapi sunnah tu yang ialah kita ni menghidupkan amalan yang lazim dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo tuan-tuan dan puan, kita ni memperbanyakkan amal soleh kita, bukan sekadar bergembira dengan video-video orang sunnah telah menjawab, telah mengkritik ahlul bid'ah. Tapi diri sendiri tu semayang subuh pukul 7 pagi. Semayang jemaah hampir tak pernah kecuali solat Jumaat. Itu saja yang dia sampai ke masjid. Puasa sunat tak pernah kecuali puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 tu kan. Itu pun kadang-kadang tak sempat habis. Sibuk menghadiri open house sana, open house sini. Zikir hampir tak pernah. Baca Quran hampir tak pernah. Dulu baca Yasin juga. Lepas tu dah dapat tahu baca Yasin tu tidak sunnah ke apa ke, untuk dikhususkan kepada surah Yasin saja. Akhirnya langsung tak baca apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan begitu ya. Ayuh kita memperbanyakkan amal soleh kita. Supaya kita ini benar-benar mengikuti generasi salafus soleh. Supaya kita ini benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sunnah baginda ialah melazimi solat-solat malam. Yang dimasukkan dengan solat malam di sini solat tahajud, solat witir dan sebagainya ya. Bukan solat isyak. Solat isyak tu dah memang wajib dah pun. Okey. Solat-solat yang dilaksanakan apabila kita bangun pada 1/3 malam. Pada baki 1/3 malam. Ada banyak ayat Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Qiyamul Lail ini ya. Okey. Mungkin kita dah tahu dah pun, tapi alamak payahlah nak bangun. Alamak susahlah nak bangun. Alamak berjihadlah nak bangun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya punya pengalaman. Saya cuba macam-macam petua untuk bangun kan. Pukul 4 pagi ke 3 pagi ke 5 pagi ke, cuba set alarm. Bangun. Tapi punyalah ngantuk, off alarm, sambung tidur balik. Ada orang bagi petua minum air banyak sebelum tidur, supaya bangun nak terkencing. Dah ala-ala kencing masuk toilet tu, bolehlah ambil wudu. Memang bangun nak terkencing pun. Tapi lepas tu pun sambung tidur. Okay? Daripada pelbagai-bagai petua yang ada untuk kita bangun malam ini, petua yang saya dapati paling berkesan 2. Pertama, tidur awal. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni sendiri, saya ni orang KL tau. Dulu-dulu saya memang tidur lambat. Okay, the night is alive. Malam itulah segala-galanya kan. Tapi bila saya dapat tahu, bila saya dah celik agama, celik sunnah dan mendapat tahu bahawa sunnah Rasulullah SAW ialah selepas solat isyak, baginda meluangkan sedikit masa bersama isteri-isterinya, tanya khabar apa semua. Kemudian baginda akan bermalam di rumah yang isteri yang mendapat giliran dan kemudian tidur. Kadang-kadang bersama isteri itu selepas solat asar. Okay, selepas solat isyak, baginda pergi ke rumah yang ada gilirannya tu dan sembang-sembang sekejap. Lepas tu baginda tidur, menunjukkan baginda ni tidur awal. Maka saya pun mula mengubah lifestyle saya untuk tidur awal. Awal tu bukanlah pukul 9. Maknanya lebih kurang 10:30 malam tu dah siap-siap nak tidur. Dah mula nak gosok gigi, dah mula baca zikir-zikir sebelum tidur. Jadi 10:30, 10:45 dah mula nak tidur. Kira pukul 11 tu dah masuk tidur lah. Dah tutup lampu apa semua tu. Dan ini bagi saya petua yang paling berkesan untuk membolehkan saya bangun katakan pukul 4 pagi ke pukul 5 pagi. Sebab kita bukan sekadar nak bangun 4 pagi atau 5 pagi. Tapi kita nak bangun dalam suasana kita pun dah segar dan boleh solat, boleh khusyuk dalam solat dan juga boleh berdoa. Kita tak nak bangun dalam suasana mengantuk. Lalu kita pun nak solat pun entah tidur jaga. Doa pun jadi sekejap je lah. Lepas tu sambung tidur ke apa kan. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita
kita biasakan diri tidur awal supaya kita dapat bangun untuk qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah SWT agar mengejutkan kita pada waktu yang sesuai, pada baki 1/3 malam untuk solat, dan juga memberi kita kekuatan, keazaman untuk melaksanakan solat malam ni. Sebab solat malam ni sangat susah. Sebab itu dia ada satu keistimewaan yang sangat besar. Sebab time tu semua orang tidur. Kita seorang-seorang bangun kan. Kita meninggalkan suasana tilam yang empuk. Waktu pun pukul 4 pagi, cuaca pun dah sejuk, ketenangan apa semua tu. Tapi bangun untuk solat. Bukan bangun tengok bola. Okay, bangun untuk solat ya. Jadi itulah peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Kita pendukung sunnah, pencinta sunnah. Ayuh kita menghidupkan amalan qiyamul lail ini terhadap diri kita dan juga terhadap ahli keluarga. Tapi kita, para suami, menjadi contohlah dulu. Jangan duk sibuk isteri kena solat, tapi sendiri berdengkur, tak bangun kan? Right. Okey, jadi apakah doa yang dibacakan tu ya? Lalu Aisyah menerangkan doa itu ialah Allahumma rabbah Jabrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyhadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa ini doa yang masyhur. Kalau kita Google pun akan jumpa doa iftitah Nabi pada waktu malam. Tapi tak apa, dekat skrin pun saya setelah letak doa ini, boleh tangkap layar ataupun screenshot, simpan dalam phone. Sebab sebagaimana yang saya ada share sebelum ni, cara saya sendiri menghafal doa pun ialah saya tangkap layar, screenshot doa tersebut, dan bila saya duduk-duduk bila saya membaca doa tu ulang-ulang sehinggalah dapat menghafalnya. Okey, apakah maksud doa ini? Allahumma rabbah Jabrail wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan juga yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukum ataupun engkaulah yang memutuskan di antara para hamba kamu tentang apa yang mereka ini berselisih padanya. Okey. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi iznika. Dengan izin engkau, tunjukkanlah kepada aku kebenaran daripada apa perselisihan yang sedang berlaku ini. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah sesiapa yang engkau kehendaki ke jalan yang benar, siratim mustaqim. Kenapa doa ini saya rasa sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang ini kita semua sedia maklum, ada macam-macam pandangan dalam isu agama. Yang kita ni menjadi keliru. Yang mana betul, yang mana salah. Yang berhujah belah sini pun ustaz, yang berhujah belah sini pun ustaz. Yang berhujah pandangan A pun ada PhD, berhujah pandangan B pun ada PhD. Yang berhujah pandangan A pun serban, berhujah pandangan B pun tak ada serban. Okey? Jadi dengan pelbagai pandangan, satu kata salafi, satu kata asyairah, satu kata aswaja, macam-macam ada kan. Kemudian adanya lagi di luar sana tu dengan liberalnya, dengan yang ateis tu. Kita ada ateis, kita ada agnostik. Ateis ni tak percaya Tuhan. Agnostik ni ragu-ragu Tuhan. Tapi saya mendapat tahu ada satu lagi kepercayaan yang mengatakan ada Tuhan. Tapi kita ni, Tuhan itu tidak mensyariatkan apa-apa agama. Tidak mensyariatkan apa-apa undang-undang ataupun amal ibadah. Lalu seseorang itu cukup mengakui adanya Tuhan. Tapi dia tak perlu nak buat apa-apa. Dia bolehlah oh my God ke apa ke. Ada God tapi tak ada apa-apa. Itu macam pun ada. Jadi dengan macam-macamnya sekarang ini, saya rasa kita ni sangat-sangat memerlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi iznika. Dengan izin engkau ya Allah, berilah petunjuk. Berilah petunjuk
minal haqi, kepada kebenaran terhadap apa yang diperselisihkan, macam-macam pendapat sekarang ni kan. Ataupun pernah tak kita dengar satu pendapat, macam betul, tapi bila dengar pula ada orang counter balik, ada orang react balik, salah sebenarnya, yang ni lagi betul. Tapi pada awalnya kita tak dapat tangkap yang itu tu adalah pendapat yang salah ataupun pendapat yang lemah. Macam mana ni kan? Sebab kan dengar tu macam betul, tapi kita tak dapat nak tangkap apa kesalahan yang ada di dalamnya. Jadi dengan inilah moga-moga Allah SWT memberi hidayah kepada kita, menunjukkan kita kebenaran daripada apa yang perselisihkan. Doa ini hampir sama dengan doa yang saya kongsikan sebelum ini. Doa yang apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, sehingga akhirnya, ya Allah, berilah, tunjukkanlah aku kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kepada aku untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada aku kebatilan itu sebagai kebatilan dan bimbinglah aku untuk menjauhinya, dan janganlah menjadikan ia sesuatu yang menyelubungi kami ke, menutupi kami ke, sehingga fanadillah, sehingga ia menyesatkan kami kan. Jadi itu dalam video saya dalam siri sebelum ni. Video ini saya telah susun semua dalam satu playlist. Dalam siri sebelum ini, dalam video sebelum ini, saya telah pun mengkongsikan doa tersebut. Jadi dalam video ini saya kongsikan doa ini pula. Moga-moga kita membacanya dalam, moga-moga kita bangun malam untuk solat dan kita membacanya. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, itulah dua perkara yang saya ingin kongsikan di sini. Pertama, tentang ayuh kita bangun malam untuk solat. Ayuh kita bangun malam untuk solat. Dan bila dah bangun tu, baca juga doa iftitah. Dan doa iftitahnya bukan yang lazim kita baca untuk solat-solat fardu, tetapi apa yang saya baru bacakan ini. Inilah sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, doa ini pula memiliki maksud yang bagi saya sangat penting. Saya lama dulu, bila saya pertama kali berjumpa doa ini, saya sangat tertarik dengannya. Sebab saya lama dulu pun macam, banyaknya pandangan, memang mengelirukan lah. Mana satu ni kan? Lalu saya pun menghafal doa ini dan mengamalkannya dalam solat-solat malam saya. Dan Alhamdulillah, kerana itulah saya ingin berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ayuh kita membaca doa ini. Baik. Ini yang ingin saya kongsikan. Saya tutupkan dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.